puasa hari Arafah ni disebutkan dalam hadis, ianya ada kelebihan yang sangat besar lah. Antaranya, ianya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bersempena dengan bulan Zulhijjah, kita boleh bersempena dengan bulan Zulhijjah yang akan datang ataupun mula haji kan. Jadi kita berusahalah untuk mendapatkan puasa pada hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna, hos anda pada hari ini dalam rancangan UUC Talk. Baik, di sebelah saya adalah Ustazah Aisyah yang mana akan menerangkan kepada kita rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa. Baik Ustazah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Ustazah sihat Sihat Alhamdulillah. Saya rasa seronok bila dapat berbual dengan Ustazah pada hari ini. Alhamdulillah. Okay Ustazah, nak cerita pasal puasa ni kan. Puasa ni bila disyariatkan sebenarnya? Sebab kita ni asyik puasa je kita tahu. Macam kita tak tahu pun puasa ni sebenarnya apa, macam mana. Okay. Terima kasih Husna atas soalan yang diberikan. Kita tiap-tiap tahun kan puasa, betul tak? Betul. Ke ada yang tak puasa? Mesti puasa kan? Puasa setiap tahun, Alhamdulillah setiap tahun orang Islam ini berpuasa. Dan setiap tahun juga kita sentiasa bersahur dan juga berbuka. Tapi bila puasa ni sebenarnya disyariatkan ataupun diwajibkan kepada orang-orang Islam. Okay, sekiranya kita melihat dalam kitab Iqna' contohnya, kitab Mazhab Syafi'i, puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkannya ataupun menurunkan ayat tentang kewajipan puasa ni kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah ni bermakna 2 tahun selepas berlakunya penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, maka Allah mewajibkan orang-orang Islam untuk berpuasa pada ketika itu. Lepas tu kan Ustazah, kalau contohlah puasa ni kan biasanya orang yang nak berdiet, orang yang nak berdiet tu kan, dia tak makan daripada pagi sampai malam. Lepas tu itu dikira sebagai puasa ke? Kiranya macam dia dapat pahala ke kalau dia berdiet tak makan apa-apa daripada pagi sampai malam tu? Okay, bagus soalan tu kan. Mungkin pernah buat. InsyaAllah. Okay. Untuk orang yang berdiet kan, adakah dia ni dikira sebagai orang orang yang puasa? Adakah dapat pahala puasa kan kalau dia berdiet daripada pagi sampai ke malam kan? Okay, sekiranya kita lihat kepada syarat sah puasa pula, dalam kitab Matla' al-Badrain dinyatakan ada 6 syarat. Sekiranya memenuhi 6 syarat ni, maka puasa itu menjadi sah. Okay, syarat yang pertama adalah seseorang tu mestilah Islam. Yang kedua, dia mesti berakal. Yang ketiga, dia mestilah suci daripada haid dan nifas. Tidak boleh orang yang haid dan nifas itu berpuasa. Yang keempat, hendaklah menahan diri daripada perkara, seseorang tu hendaklah menahan diri dia daripada perkara yang membatalkan puasa dia daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, iaitu waktu maghrib. Kemudian yang kelima, masuknya waktu ataupun telah masuknya bulan Ramadan tu sendiri. Jadi yang terakhir, yang keenam, syarat sah puasa adalah hendaklah disertakan dengan niat. Diet tadi tu adakah ianya disertai dengan niat untuk berpuasa ataupun tidak? Kalau tidak disertakan niat ataupun sekiranya tiada niat untuk berpuasa tapi semata-mata untuk diet, maka ianya tidak dikira sebagai puasa lah, dan tidak dapat pahala ibadah puasa tu sendirilah. Wallahualam. Kiranya kalau kita nak puasa ni memang kena niat lah. Betul, kena ada niat. Niat adalah penting lah untuk kalau nak puasa. Betul. Okay, faham. Lepas tu Ustazah, ada ke puasa selain daripada bulan Ramadan? Oh, bagus soalan ni. Mungkin ditanya oleh orang yang bersemangat kan nak puasa. Betul. Mungkin ada yang di luar sana, orang-orang yang dah puasa 30 hari bulan Ramadan, dia semangat lagi nak tambah lagi kan ibadah dia kan. Sebab dia macam dah terbiasa kan, bila dah 30 hari straight kita puasa, lepas tu masa raya tu nak puasa lagi. Masya Allah, tabarakallah, bagus orang macam tu. Mungkin dia pernah dengar lah berkaitan dengan satu syurga ni Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa, iaitu syurga Ar-Rayyan.
Okey. Dan puasa yang selain Ramadan ni, kalau kita melihat dalam kitab-kitab fiqh, dinyatakan sebagai ada puasa qada. Contohnya puasa yang wajib, contohnya puasa qada daripada bulan Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga, adanya puasa kafarah ataupun denda. Dan kemudian ada juga puasa-puasa yang berkaitan dengan sunat ni, puasa sunat. Antaranya puasa 6 hari bulan Syawal. Selepas bulan Ramadan, disunatkan kita puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, adanya puasa kita panggil puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni disebutkan dalam hadis, ianya ada kelebihan yang sangat besar lah. Antaranya ianya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi bersempena dengan bulan Zulhijjah, kita boleh bersempena dengan bulan Zulhijjah yang akan datang ataupun bulan haji kan. Jadi kita berusahalah untuk mendapatkan puasa pada hari tersebut. Dan kemudian ada juga puasa selain hari Arafah, ada puasa hari Ashura. Pernah dengar tak? Oh, pernah. Puasa hari Ashura tu adalah puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Dan disunatkan juga puasa sehari sebelum 10 Muharram tu, iaitu kita panggil dia puasa hari Tasu'a. Disunatkan juga puasa pada hari ke-9 dan 10 Muharram. Dan juga antara yang lainnya, kita ada puasa, kalau pernah dengar, puasa hari putih ataupun hari Baid. Bila tu puasa hari Baid? Husna tahu tak? Hari putih kan? Saya rasa macam pernah dengar. 13, 14 dan 15 hari bulan. Okey, betul. 13, 14 hari bulan. Tarikh kalender yang mana satu? Kalender yang mana Ustazah? Kalender Islam lah. Kalender Islam. Ataupun kita panggil kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan. Disunatkan untuk kita puasa lah pada hari tersebut. Okey, baik Ustazah. Soalan yang seterusnya, apa hikmah puasa ni? Hikmah puasa. Hikmah puasa ni ada banyak sebenarnya. Sekiranya kita meneliti lah satu-satu hikmahnya. Dan kalau kita tengok dalam kitab Nurul Yakin, kitab sirah kan, ada dinyatakan antara hikmah kita berpuasa ni adalah ianya boleh melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita, merasai kesusahan puasa ni, dan juga memperelokkan akhlak kita. Jadi kalau kita rasa diri kita ni, hati kita ni keras ke, nak lembutkan hati macam mana? Antara caranya adalah dengan berpuasa. Perbanyakkan berpuasa, lembut hati insya-Allah. Dan antara lain seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang menceritakan tentang pensyariatan puasa tadi, tujuan ataupun matlamat daripada puasa ni adalah untuk melahirkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk melahirkan orang-orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu antara hikmahnya lah. Tak banyak kelebihan kita berpuasa di bulan Ramadan dan puasa hari-hari lain. Betul. Lagi satu Ustazah, saya nak tanya, ada ke puasa yang diharamkan untuk kita berpuasa? Hari yang diharamkan untuk kita puasa? Hari yang diharamkan untuk kita puasa, antaranya adalah puasa yang kita lakukan pada hari Tashrik lah. Tashrik. Ataupun contohnya yang pertama, hari yang diharamkan kita puasa adalah hari yang pertama pada hari raya Aidilfitri. Itu adalah hari yang kita diharamkan puasa. Tak boleh hari itu kita beraya pada hari pertama tersebut kita puasa. Tak boleh. Itu adalah puasa yang diharamkan lah. Yang kedua, puasa pada hari raya Aidil Adha. Puasa hari raya Aidil Adha sama 4 hari lah. 4 hari tu kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Okeylah, sangat banyak pengetahuan yang saya dapat daripada Ustazah Aisyah tentang rukun Islam yang ketiga, iaitu puasa pada hari ini. Jadi ada apa-apa lagi ke Ustazah? Kita hendaklah sentiasa puasa ini Allah syariatkan ataupun Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ni, sebagaimana umat yang sebelum ni pun ada juga disyariatkan puasa. Nabi-Nabi sebelum ini pun ada yang mengerjakan ibadah puasa. Dan puasa ini adalah satu ibadah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita berpuasa dalam bulan Ramadan ataupun kita berpuasa sunat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa ini adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan nilaikannya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang
memperbaiki, sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Antara caranya adalah dengan berpuasa. Banyakkan buat perkara yang sunat. Betul. Okay. Itu saja daripada kami, dan saya harap apa yang Ustazah Aisyah berikan perkongsian tersebut kita dapat banyak manfaat dan boleh kita amalkan untuk hari yang akan datang, iaitu kita kena banyakkan berpuasa. Terima kasih kerana menonton UUC Talk, dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe ustazustazah.com di semua platform social media anda, dan jangan lupa download aplikasi Khair di telefon bimbit anda. Dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.